Dan berbanding kerja sekarang, kita lebih kepada promosi yang mana kita nak orang datang ke Terengganu. Itu yang key point untuk kita di patungan. Dan saya nampak dari segi misi kita pun sektor patungan ni sebagai salah satu sebagai penyumbang kepada ekonomi negeri. Yang masa sama juga misi kita nak menjemput atau menggalakkan orang datang ke Terengganu seberapa ramai yang mungkin. Kita nak bila ada datang tanpa belanja di Terengganu, itu adalah objektif utama kita. Lagi kita tak capai matlamat ataupun target yang kita tetapkan, maknanya kita belum mencapai penanda arah yang perlu kita tetapkan supaya kita dapat tahu return untuk kerajaan negeri lah. Jadi kita bagaimanapun kita telah cuba bantu sedaya upaya supaya industri atau player kita ni dapat terus kekal survive dalam musim pandemik ni. Yang mana kerajaan negeri telah itu dah umum package bantuan berkat dia bagi. Berkat 1 dan berkat 2. Berkat 1, berkat 2 ni adalah kita beri bantuan one off lah kepada pemandu pelacung, pupuk pelancong yang terjejas yang kerajaan bagi terus kepada industri yang player terlibat lah. Kata yang totally tak dapat hasil ataupun pendapatan dalam musim pandemik. Tapi dalam masa sama juga kita daripada patungan membantu, macam tadi lah, kita bantu hotel-hotel ni, kita engage dia dengan PPV untuk supply makanan. Jadi kitchen dia boleh hidup lah. Kitchen hotel-hotel ni hidup, kita supply kepada PPV sebagai makanan kepada tugas-tugas offline yang di PPV. So hotel ni at least dapur tu dapat survive dan pekerja dia dapat gaji lah. So yang keduanya kita buat juga kita ada juga minta hotel ni terlibat dengan pusat quarantine. Jadi pusat quarantine sebab kebanyakan di Terengganu ni quarantine daripada yang offshore yang nak pergi ke laut, dia kena quarantine dulu. Mana syarikat minyak dia kena quarantine dulu staff dia. Dah clear baru boleh pergi ke offshore. Jadi ruang ni kita gunakan hotel sebagai tempat untuk quarantine. Dia tak quarantine di tempat yang public yang ramai lah. Yang ni separate untuk syarikat yang terlibat dengan oil and gas. Yang ni jadi kita dapat bantu sebagai hotel. Banyak membantu. Ada 4-5 hotel lah yang ambil package ni, walaupun harga tu taklah semahal harga biasa, tapi at least dia boleh survive untuk dalam musim pandemik ni, untuk dia sustain. Kata tak membuatkan membuang kerja ke kita di Terengganu. Kita bagi kepada 5 kluster utama lah, yang kita kata kluster yang perlu kita fokus secara spesifik lah. Sebagai contohnya kita ada pulau dan pantai. Yang tu satu kluster yang kita akan fokus. Kaki Kenyir, Bandar Pulau Terengganu itu sendiri. Kita ada budaya dan warisan. Dan satu lagi budaya warisan Kaki Kenyir, ada Alkitab, Alam Semula Jadi. 5 kluster ni kita akan fokus dulu. Yang kalau kita sebut pulau dan pantai ni, kalau Terengganu ni kita akan jadikan dia ikon dah. Benda tu dah orang dah kenal. Terengganu ni ada pulau, 5 pulau utama kita, macam Redang, Perhentian, Kapas, Tenggu, Lang Tengah. Dan pulau-pulau ni adalah sebagai ikon kepada promotion Terengganu lah. Sebab bila sebut pulau ni serata dunia kenal. Sebab kita punya contohnya Pulau Tenggu, the best ever dive site in the Semenanjung lah, kalau di Sabah, di Padang. Kita fokus sebagai ikon. Dan Kaki Kenyir terkenal sebagai destinasi pelancong dari segi mancing yang syurga pada pemancing. Sebab tu kita cuba create environment untuk pemancing, dan utama juga untuk family punya tempat di mana kita ada moket, mama yang kata feeder atau supplement kepada aktiviti memancing sendiri di sini. Dan juga kalau kita kata yang tadi kebudayaan pun kita macam kita ada kampung budaya sekarang ni sebagai hub untuk kebudayaan kita. Dan di kampung budaya ni kita panggil
sebagai muzium hidup lah, live museum. Dan sini kita akan ada hari-hari yang tunjukkan lah, maknanya benda ni kalau tak boleh pergi jauh, mari datang ke perkampungan budaya kita ni, kita akan nampak keseluruhan apa yang ada di Terengganu. Lepas tu kita cuba tempatkan di sini, dan di sini juga kita akan invite daripada daerah-daerah untuk buat persembahan mengikut lokaliti masing-masing lah, apa yang popular tempat masing-masing, kita akan bawa ke sini. Lalu kita cuba bangkitkan, tunjukkan kepada publik lah dalam 5 festival. Jadi kita jangka lepas ni kita akan fokus pada aktiviti di pulau, di mana kata sebut Pulau Redang ada player-player ataupun masyarakat tempatan yang akan buat aktiviti malam, seperti kebudayaan ke makanan ke, dia akan create satu aroma baru. Dan ini menjadi satu fokus kita lah. Kita nak industri patungan ni bukan fokus pada player-player utama sebagaimana resort ke, kita nak fokus pada semua tempat multi dapat merasa rantaian ekonomi daripada patungan tu. Kita tak naklah ada pasal patungan resort yang akan dapat hasil boat, travel agent, so kampung tak rasa apa. Jadi melalui sini lah kita akan cuba gamblingkan supaya hasil tu orang-orang kampung tu direct akan dapat. Kita ada 30 aktiviti. Ya. Di pulau dan juga di darat. Di Terengganu ni kita ada 30 aktiviti community based tourism, dan setiap aktiviti ni ada kekuatan masing-masing. Tidak sama semua tempat tu. Ada yang berasas kepada bukit, hiking, tempat tinggi, ada tempat yang berasas pada sungai. Ada lebih kepada satu tempat tu dia ada kawasan air terjun dia, ada bukit yang ada hiking view, ada pemandangan, dan dia create satu aroma baru. Macam kita yang popular di Terengganu, bagaimana dataran Batu Putih, dan juga Mercang Lestari lah, dan juga Pekalan Warisan. 3 ni yang kita dah establish lah, yang orang dah kenal tempat ni sebagai daya tarik yang baru lah itu. Dan makanan-makanan tradisional ke, benda yang tak pernah nampak sebelum ni ada di situ. Itu yang kita kata makanan-makanan yang dah lama, yang hampir pupus lah, nak jual kat kedai tu tak jumpa. Dari sini lah kita nak cuba keluarkan balik benda-benda yang nostalgic kepada orang lama dan orang kita tak kenal ni, ada cuba rasa benda baru. Nak andaskan moden tak, kita buat sarjana dengan tak lepah, dengan kayu, tapi dengan dekoratif dan kreativiti masing-masing lah, supaya lebih interact pelancong. Dan sekarang ni zaman orang nak bergambar, nak viral, nak gambar, jadi kita kena do something yang kita kata bila pergi situ yang orang ambil gambar tu suasana lain, tak sama dengan tempat lain. Itu cuba kita betul, dan benda tu dah ada, cuma kita nak polish balik supaya dia suit dengan pelancongan lah. Di aktiviti ni kebanyakan dah 2 tahun tak bergerak, dan kata binaan dia tu dah mereput lah sendiri, sebab bila infrastruktur tu dah banyak yang rosak, sebab bila industri pacunan lumpuh, jadi memang dia tak ada pandangan dia orang lah berkaitan dengan isu-isu. Dan kita telah beri bantuan lah kepada, macam saya kata lah, kita beri bantuan kepada CBT community based tourism ni, supaya dia orang dapat membaik kuliah. Dan kita jangka start bulan ni, bulan 10 hingga 11 ni, kita jangka semua fasiliti kita dapat dibaik pulih. Dan itu juga beri bantuan kepada pegawai daerah untuk membaik pulih produk yang kita kata bukan kita tempat air terjun, pantai-pantai, tangga rosak ke apa, kita dah mula baiki balik semua. Kalau yang CBT ni dia tempat banyak, tapi itu yang main saya fokuskan ni. Bila dah buka, kena make sure yang datang ke Terengganu ni dia orang akan berpuasi dengan apa yang ada di Terengganu lah. Yang tu kita cuba dan bekerja keras untuk tu sekarang ni. Kalau kita dalam lokal tu yang ada buku sekarang ni, untuk rakyat negeri Terengganu saja pun, feedback yang saya terima daripada resort ke ataupun hotel ke, kebanyakan yang datang lebih kepada family lah. Family. Sebab dah pukul lama, dan dia orang pun banyakkan harga yang ditawarkan adalah harga yang kata harga mahu milik lah, harga mampu lah, bukan daripada harga biasa. Harga yang dah paruh diskaun. Jadi
yang ada sekarang ni kebanyakan dalam bentuk family lah. Saya nampak yang saya dah pergi di 3 pulau di Ninjau dan banyakkan yang datang bersama family. Semua family dan grup-grup pun grup dewasa lah. Harapan kita sebagaimana Terengganu diharap dari segi pasungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya. Sebelum ni kita dah dapat kedatangan pelacur dalam 5 juta dan kita harapkan tahun 2022 jumlah yang sama juga kita akan capai lah dalam 5 juta. Kalau dapat lebih lagi, satu kejayaan lagi lah, dan kita harapkan lebih lagi daripada tu. Jadi semoga pandemik ni akan cepat berakhir lah. Itu harapan kita. Dan kita dah 2 tahun dah terjejas, dan jika dibuka sepenuhnya bermula tahun 2022, saya ingat semua player atau industri pasungan di Terengganu akan dapat bergerak sebagaimana biasa, dan saya rasa industri pasungan akan menjadi pemacu utamalah kepada ekonomi di negeri Terengganu.